Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak belajar standard kandungan 3.3 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup biologi tingkatan 4 bab 3. Standard pembelajaran, murid boleh menjelaskan dengan contoh proses pengangkutan pasif dalam organisma. Penekanan diberi kepada pengangkutan pasif dalam organisma seperti pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah, penyerapan semula air dalam ginjal, penyerapan air oleh sel akar rambut tumbuhan, penyerapan fruktosa dalam bilis. Yang kedua, murid boleh menjelaskan dengan contoh proses pengangkutan aktif dalam organisma. Ini contoh-contohnya boleh tengok di sini. Kemudian murid dapat mendefinisikan apa itu larutan hipotonik, hypertonik dan isotonik. Okay, untuk eksperimen ni kena tunggu sekolah buka nanti. Kemudian murid dapat berkomunikasi tentang kesan larutan hipotonik, larutan hypertonik dan isotonik terhadap sel berdasarkan pergerakan molekul air bagi sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay. Jadi untuk pengangkutan pasif dalam organisma, antaranya dia berlaku ketika pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Ini adalah melalui resapan ringkas. Kemudian nanti kamu akan belajar dalam bab hujung-hujung form 4 di mana kamu akan belajar tentang mekanisme pembentukan air kencing, di mana akan ada berlakunya penyerapan semula air melalui tubuh renal di ginjal, yang mana penyerapan semula air ini berlaku secara osmosis. Kemudian penyerapan air oleh sel akar rambut tumbuhan daripada air tanah itu juga adalah melalui osmosis. Apabila melibatkan pergerakan air, ia adalah osmosis. Kemudian untuk penyerapan molekul fruktosa yang berlaku secara resapan berbantu di bilis, itu juga adalah pengangkutan pasif iaitu resapan berbantu. Untuk pengangkutan aktif, antaranya adalah penyerapan glukosa dan asid amino dalam bilis. Yang ini contohnya apabila individu tu mengalami kebuluran makanan, kebulu. Jadi memang dia akan menggunakan pengangkutan aktif. Tetapi dalam keadaan biasa, penyerapan glukosa dan asid amino dalam bilis ini akan menggunakan resapan berbantu. Harap di sini pelajar jelas. Okay, kemudian penyerapan semula glukosa dalam tubuh renal di ginjal, ini pengangkutan aktif. Kita akan belajar dengan lebih lanjut di akhir-akhir form 4 nanti. Kemudian pengangkutan sukrosa dari daun ke tisu flower, ini juga pengangkutan aktif. Kemudian penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan, ini juga adalah pengangkutan aktif. Okey. Kenapa dia menggunakan pengangkutan aktif? Kerana dia melawan kecerunan kepekatan. Lepas ni teacher tunjuk gambar. Okey, ini gambar. Di sini ada dua je gambar. Ini adalah gambar untuk pertukaran gas di alveolus. Okey, ini adalah alveolus. Ini adalah alveolus. Ini adalah kapilari darah. Kalau kamu tengok alveolus ni, specialnya dia, dinding alveolus ni setebal satu sel sahaja. Sangat nipis ni. Kapilari darah pun sama. Kenapa? Senang untuk bahan meresap masuk dan keluar. Dalam kes ni ialah contoh seperti gas oksigen. Okey. Bila kita menyedut udara, gas oksigen banyak dalam alveolus. Dalam kapilari darah ni sikit. Jadi oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas.
Manakala CO2 pula. CO2 dalam kapilari darah tu kepekatan CO2 tinggi. Sebab dia darah terdioksigen kan. Dalam alveolus kepekatan CO2 ni rendah. Jadi CO2 akan meresap masuk daripada alveolus ke dalam, CO2 akan meresap masuk dari kapilari darah ke dalam alveolus secara resapan ringkas. Okay, kenapa resapan ringkas? Sebab dia tak diguna pun protein pembawa. Protein liang dia tak guna Okay. Kemudian ini adalah contoh untuk pengangkutan aktif. Air tanah. Dalam air tanah, ion mineral ni dah sikit dah. Ion mineral ni sikit je. Dalam sel akar rambut ni lagi banyak ion mineral ni. Tapi masih lagi pokok ni perlukan ion mineral tu. Jadi ia akan angkut melawan kecerunan kepekatan, maka dia akan menggunakan protein pembawa. Jadi ion mineral diserap masuk ke dalam sel akar rambut secara pengangkutan aktif. Jadi memerlukan tenaga. Tapi kalau air, ia akan meresap masuk secara osmosis dari air tanah ke dalam sel akar rambut. Di sini kamu kena guna perkataan air tanah. Tak boleh guna tanah sahaja. Kena guna air tanah. Kenapa? Nanti teacher akan terangkan lepas ni. Sebab tanah tu pepejal. Air tanah barulah merujuk kepada larutan. Okay, Sekarang kita nak belajar tentang apa itu larutan isotonik, larutan hipotonik dan larutan hipertonik. Jadi, ada 3 jenis larutan. Pertama, larutan isotonik. Apa maksud iso? Biar ambil. Sama. Okay. Yang kedua, kita ada larutan hipotonik. Apa maksud hypo? Kurang. Yang ketiga, kita ada larutan hipertonik. Apa maksud hyper? Lebih. Okey. Iso sama, hypo kurang, hyper lebih. Boleh ingat je, kan biasa kan dengar budak hyperaktif kan? Hyperaktif ni terlebih aktif, buah sangat. Jadi hypertonik, lebih lah, lebih. Jadi tonik ni dia merujuk kepada zat terlarut. Ya. Sila abah. Ni dia gelang. Sila abah. Kejap ya, sila abah. Betul abah. Okey. Jadi resapan air berlaku secara osmosis dari kawasan berkeupayaan air tinggi ke kawasan berkeupayaan air rendah merentasi membran plasma. Jadi di sini dalam KBSM, silibus lama, bio lama, kita tak tekankan perkataan keupayaan. Tapi untuk silibus KSSM kamu yang baru ni, kita mula menekankan kepada istilah keupayaan. Jadi di sini maksud keupayaan ni merujuk kepada bilangan. Bilangan molekul air. Dari kawasan yang bilangan molekul air tinggi ke kawasan yang bilangan molekul air rendah. Okey, boleh Respon sikit, boleh tak? Boleh. Boleh, teacher. Okey. Jadi sekarang ni teacher nak bagi maksud. Apakah maksud isotonik, hipertonik, hipotonik dengan lebih detail. Bila kita nak menceritakan tentang isotonik, hipertonik, hipotonik, kamu sama ada kamu membandingkan larutan dengan larutan ataupun sel dengan larutan. Tadi yang teacher cakap, kamu tak boleh guna tanah. Sebab tanah tu adalah pepejal. Ia bukan larutan. Kamu kena bagi tahu air tanah. Barulah ia memberi erti
larutan. Jadi sekarang ni, cuba kamu tengok dalam bika ni. Okay. Kita ada larutan A dan larutan B. Cuba tengok. Yang warna biru ni adalah molekul air. Yang warna merah ni adalah bahan terlarut ataupun zat terlarut. Boleh jadi sukrosa. Anda katalah sukrosa Yang kat tengah-tengah ni ialah membran telak memilih. Membran separa telak. Di mana membran separa telak ni, ia membenarkan molekul yang bersaiz kecil seperti air untuk bergerak menerusinya. Tetapi ia tidak membenarkan bahan terlarut yang saiz besar. Sebab itulah kita kata membran telak memilih. Iaitu ia hanya membenarkan sesetengah bahan untuk meresap masuk dan meresap keluar melaluinya. Kalau kamu tengok di sini, kepekatan bahan terlarut dalam larutan A dengan B ni sama. Bila sama, iso. Larutan A dan B mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Jadi, larutan A dan B adalah isotonik terhadap satu sama lain. Di sini, tiada pergerakan bersih air. Apa maksud tiada pergerakan bersih? Okey, air tu masih lagi meresap masuk dan keluar secara osmosis. Tapi pada kadar yang sama. Yang tu yang kita katakan bersih. Tak ada untung, tak ada rugi. Sama meresap masuk dan keluar di antara kedua-dua kawasan larutan A dengan B. Jelas ISO, kepekatan bahan terlarut sama. Okey. Kemudian larutan hypotonik. Tadi teacher bagi tahu hypo ni adalah kurang. Jadi larutan itu kurang mengandungi bahan terlarut, zat terlarut. Okey, cuba tengok antara A dengan B ni. Yang mana yang kurang zat terlarut? Respon sikit. A. Yes. kurang, Jadi, okey, bagus. Jadi bila larutan A ni mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah. Yang itulah kita katakan larutan A ni hypotonik terhadap siapa? Terhadap larutan B. Sifat dia, okey, sifat dia kalau zat terlarut tu tinggi, automatik air adalah rendah. Kalau kepekatan zat terlarut rendah, automatik air adalah tinggi. Jadi apabila larutan A ni mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah, keupayaan air dia tinggi. Apa tadi? Keupayaan bilangan. Okey, cuba tengok. Of course lah kan. A ni banyaklah bilangan air dia sebab zat terlarut sikit je. Zat terlarut sikit, air banyak. Zat terlarut banyak, air sikit. Jadi, larutan A mempunyai zat terlarut yang kurang berbanding larutan B. Itulah yang kita bagi tahu larutan A hypotonik terhadap larutan B. Bila kamu nak cerita pasal hypotonik, isotonik, hypotonik, kamu mesti bandingkan antara dua larutan ataupun bandingkan antara sel dengan larutan. Baru kamu akan dapat markah. Boleh? Jadi ini menyebabkan kita dah belajar pasal osmosis kan? Osmosis ini adalah pergerakan air dari kawasan berkeupayaan air tinggi ke kawasan berkeupayaan air rendah merentasi membran separa telak. Automatik air, molekul air akan meresap dari larutan A ke larutan B secara osmosis. Perkataan secara osmosis ini sangat penting. Kalau kamu tak buat, kamu akan kemungkinan akan kehilangan markah. Okey, boleh jelas untuk hypotonik, kurang zat terlarut. Okey. Sekarang kita pergi kepada hypertonik. Hyper ni maksud dia lebih. Jadi, larutan hypertonik merujuk kepada
larutan yang mempunyai lebih zat terlarut. Dalam A dengan B ni, kalau kamu tengok, A ni mempunyai lebih zat terlarut berbanding B. Maka kita katakan larutan A hypertonik terhadap larutan B. Tapi kalau kamu nak start dengan larutan B, cuba tengok. Larutan B ni kurang zat terlarut berbanding larutan A. Jadi pada masa yang sama, kamu juga boleh bagi tahu larutan B hypotonik terhadap larutan A. Jelas tak? Maksud dia, larutan B ni mempunyai kurang zat terlarut berbanding dengan A. Larutan B ni mempunyai kurang zat terlarut berbanding dengan A. Sama ada kamu cakap larutan A ni hypertonik terhadap larutan B ataupun dia sama maksud dengan larutan B hypotonik terhadap larutan A. Di sini larutan A ni mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi dan keupayaan air yang rendah. Jadi air akan meresap dari larutan B ke larutan A secara osmosis. Kenapa? Kerana merentasi membran separa telap ataupun telap memilih. Adakah jelas? Jelas. Jelas Ya. Sangat jelas, Cia. Okey, boleh sambung lagi tak? Ke rasa dah jam dah? Kalau dah jam kita stop Boleh. sekejap. Boleh lagi Boleh lagi. Boleh lagi. Okey, sekarang kamu akan jumpa Boleh. dengan kamu akan jumpa dengan istilah segah, flasik, normal, krenasi, hemolisis, plasmolisis, diplasmolisis. Okey, dah ready? Kita nak belajar apakah kesan larutan hypotonik, hypertonik dan isotonik terhadap sel haiwan dan sel tumbuhan. Berbeza. Kenapa berbeza? Kita dah belajar bab 2 baru ni. Kalau sel haiwan, dia tiada dinding sel. Sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Dinding sel ini diperbuat daripada gentian selulosa yang sangat kuat, sangat kukuh, sangat tegar. Ia ialah karbohidrat. Nanti kamu akan belajar dalam bab 4 selepas ini tentang karbohidrat. Jadi, ia akan mengekalkan bentuk tetap sel tumbuhan. Sebaliknya untuk sel haiwan, ia boleh meletus. Ia boleh mengecut. Kenapa sel haiwan boleh meletus dan boleh mengecut? Kerana sel haiwan tiada dinding sel. Tetapi sel tumbuhan tidak akan meletus, sel tumbuhan tidak akan mengecut. Kenapa? Kerana mempunyai dinding sel. Okey. Jadi sitoplasma sel mengandungi bahan terlarut seperti glukosa dan garam mineral. Sekarang kita nak belajar tentang nama-nama bendalih. Andai kata ini sel kita. Okey, sel kita nukleus. Minta maaf. Okey, nukleus Okey, jadi bendalih yang terdapat dalam sel dikenali sebagai bendalih intrasel. Yang kita belajar sebelum ni sitoplasma kan. Nama lain dia juga ialah bendalih intrasel. Manakala bendalih yang terletak di luar sel. Setiap sel ni dia dikelilingi oleh bendalih di luar sel. Kita panggil sebagai bendalih ekstrasel. Intra ni, intra maksudnya dalam. Ekstra maksudnya luar. Oleh itu, sel ini akan sentiasa mengalami proses osmosis dan pergerakan air merentasi membran plasma
bergantung kepada keupayaan air, iaitu bilangan air dalam bendalur ekstrasel dan bendalur intrasel. Okey, sekarang kita nak belajar kesan kepada sel haiwan. Dalam contoh yang teacher nak guna ni untuk sel darah merah. Sel darah merah ialah sel haiwan. Sebab tak ada tumbuhan yang ada sel darah merah. Okey. Jadi kalau kita letakkan sel darah merah ni dalam larutan yang hipotonik terhadap sel darah merah. Okey. Katalah kita ada bika. Kita ada larutan hipotonik. Katalah ini sel darah merah konon-konon suruh kamu faham ni. Bila kita katakan larutan dalam bika ni hipotonik terhadap sel darah merah, itu bermaksud dalam larutan ini kurang zat terlarut berbanding dalam sel darah merah. Dalam larutan ni dia kurang zat terlarut tetapi dia ada banyak air. Jadi air ni akan meresap masuk ke dalam sel darah merah secara osmosis. Dan sel darah merah ini akan mengembang. Dan sel darah merah merupakan sel haiwan yang tiada dinding sel. Jadi ia akan meletus. Istilah kamu kena jaga. Kalau buat meletup salah. Dia kena meletus. Kalau bahasa Inggeris burst. Okay. Expand and burst. Okay, red blood cell will expand and burst. Kenapa? Kerana membran plasma terlalu nipis untuk menahan tekanan osmosis yang terhasil dalam sel. Dan peletusan sel darah merah ini dikenali sebagai hemolisis. Kemudian, jika kita letakkan sel darah merah dalam larutan yang hipertonik, maksudnya di sini kita letakkan dalam larutan yang lebih zat terlarut. Hyper ni lebih. Bila dia lebih zat terlarut, dia kurang air. Maksudnya dalam sel darah merah tu ada lagi banyak air. Jadi air akan meresap keluar dari sel darah merah secara osmosis. Bila air meresap keluar secara osmosis daripada sel, ini menyebabkan sel darah merah ini akan mengecut. Jadi macam ni? Dia mengecutlah sel darah merah tu. Ini dikatakan mengalami krenasi. Kalau dia mengembang meletus, hemolisis. Kalau dia mengecut, kita panggil sebagai krenasi. Tetapi jika kita letakkan sel darah merah dalam larutan yang isotonik terhadapnya, kepekatan bahan terlarut sama. Ini adalah bentuk normal sel darah merah, berbentuk wicekuk. Okey. Jadi air akan meresap masuk ke dalam dan keluar sel secara osmosis pada kadar yang sama. Jadi tiada pergerakan bersih air merentasi membran plasma. Jadi sel akan mengekalkan bentuk normalnya. Jadi ingat untuk sel haiwan istilahnya krenasi, hemolisis dan normal. Sekarang kita nak tengok kepada kesan kepada sel tumbuhan. Kenapa ia berbeza? Kerana sel tumbuhan ada dinding sel. Okey. Sekarang kita letakkan sel tumbuhan ni dalam larutan yang hipotonik terhadapnya. Maksudnya kurang zat terlarut, banyak air. Contoh seperti air suling. Air suling hanyalah semata-mata molekul air. Apabila sel tumbuhan ni dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik terhadapnya, maksudnya apa? Katalah ni adalah bika, katalah kita letakkan sel tumbuhan dalam dia kan. Ikutlah apa letak kubis ke apa kan.
Larutan ini, hipotonik ini mempunyai kurang zat terlarut berbanding sel tumbuhan ni. Kurang zat terlarut, banyak air. Jadi air daripada larutan ni dia akan meresap masuk ke dalam sel tumbuhan ataupun ke dalam bakul sel tumbuhan ni secara osmosis. Ini menyebabkan bakul akan mengembang dan menolak serta membran menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Bila air meresap masuk ke dalam sel, bakul ini akan membesar. Membesar dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Dalam keadaan ini kita panggil sel ini berada dalam keadaan segar. Jadi dalam sel haiwan tadi tak ada istilah segar tak ada istilah segar. Ia akan mengembang, meletus dan kita panggil itu sebagai mengalami krenasi. Mengalami hemolisis untuk sel haiwan tadi. Tapi kalau untuk sel tumbuhan, kita katakan ia berada dalam keadaan segar. Apabila bakul mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel, kita katakan ia telah mewujudkan tekanan segar. Bahasa Inggeris, to go pressure. Di sinilah kita katakan sel berada dalam keadaan segar. Kerana ia telah mewujudkan tekanan segar ataupun to go pressure. Okey, kesan larutan hipotonik. Patutnya gambar ni kena besar lagi bakul dia minta maaf. Okey. Kesan dia, sel tumbuhan tidak meletus kerana dinding sel tegar dan kuat. Tekanan segar adalah penting kepada sel tumbuhan kerana memberi sokongan dan mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Sel haiwan bentuk tak tetap. Kenapa? Kerana tak ada dinding sel. Tapi sel haiwan bentuk tak tetap kerana tiada dinding sel. Tapi untuk sel tumbuhan, ia mempunyai bentuk yang tetap kerana ia ada dinding sel. Kesegahan sel menyebabkan sel pengawal mengembang. Kesegahan sel menyebabkan sel pengawal akan segar. Segar dan melengkung keluar supaya stoma terbuka untuk fotosintesis. Yang ini kamu akan belajar dalam tingkatan 5 tahun hadapan jangan risau, kita akan belajar ni. Teacher baru je ajar form 5 tahun ni hari ni. Okey. Sekarang kita pergi kepada kesan larutan hipertonik terhadap sel tumbuhan. Bila sel tumbuhan ni dimasukkan ke dalam larutan hipertonik terhadapnya, kena buat perbandingan terhadapnya. Ini yang teacher masukkan. Bandingkan sel dengan larutan ataupun larutan dengan larutan. Hyper maksudnya lebih zat terlarut. Dalam larutan itu, katalah ini bika, kita letakkan larutan hipotonik, ini sel tumbuhan. Dalam bika ni larutan tu hipertonik terhadap sel tumbuhan. Maksudnya kurang zat lebih zat terlarut tetapi kurang air. Jadi dalam sel tumbuhan ni pula yang ada banyak air tapi kurang zat terlarut. Jadi air daripada sel tumbuhan ni akan meresap keluar dari bakul ke larutan tersebut secara osmosis. Ini menyebabkan bakul ni mengecil, sitoplasma mengecut, membran plasma tertarik menjauhi dinding sel. Kamu kena reti lukis macam ni. Ni. Yang ni nukleus. Tak apa nukleus. Yang ni bakul. Ni bakul. Ni adalah membran plasma. Membran plasma, ini adalah dinding sel. Okey, boleh? Jadi, fenomena ini kita namakan sebagai plasmolisis. Plasmolisis menyebabkan daun dan batang terlentur ke bawah. Kelayuan berlaku. Sebab kurang air kan? Jadi, sel tumbuhan yang mengalami plasmolisis ni
boleh jadi segah semula kalau kita pindahkan sel yang plasmolisis tadi tu ke dalam larutan hipotonik dengan segera. Air akan meresap masuk secara osmosis dan sel ni akan menjadi segah semula. Dalam kes ini, apabila sel tu mengalami plasmolisis, lepas tu menjadi segah semula, istilahnya adalah kita katakan sel ini mengalami diplasmolisis. Okey. Selain kamu katakan sel tumbuhan ni mengalami plasmolisis, maksudnya bakul ni mengecil kan? Kita boleh juga panggil sebagai sel ni mengalami flasid. BM flasid. Kalau BI 2C. Flasid. Boleh sebab flasid ni erti dia bakul yang tidak mengembang. Jadi kalau bakul tu maintain, kita panggil juga sel tu flasid. Kalau bakul tu mengecil, juga flasid. Dalam kes ni bakul mengecil. Jadi kita panggil sebagai sel itu mengalami flasid. Sel itu dalam keadaan flasid. Sama juga dengan sel tu mengalami plasmolisis. Okey, sekarang kita nak pergi last kali nak habis dah. Kesan larutan isotonik. Iso tadi maksudnya sama. Okey, bila kita letakkan sel tumbuhan tu dalam larutan yang isotonik terhadapnya, maksud dia keupayaan air dalam larutan dan juga subsel tumbuhan tu adalah sama. Bilangan air adalah sama. Jadi pergerakan air meresap ke dalam dan keluar sel secara osmosis adalah sama. Bila bakul tu tidak mengecut, tadi kan teacher bagi tahu kalau bakul tak mengecut, minta maaf, kalau bakul tu dia tak mengembang, sama ada dia stay ataupun dia mengecut, kita katakan sel itu dalam keadaan flasid. Dalam kes ni, bakul ni tak mengembang. Jadi, kita katakan sel berada dalam keadaan flasid. Tapi tak boleh guna plasmolisis Plasmolisis tu merujuk kepada yang membran plasma tertarik melalui dinding sel tadi ni. Yang ni tadi. Mana dah? Okey, yang ni tadi tu. Okey. Kita nak tekankan di sini lagi sekali. Flasid tu maksud dia bakul yang tidak mengembang. Sama ada bakul tu maintain size dia ataupun bakul tu mengecut. Jadi keadaan sel tu adalah flasid. Okey. Jadi itu sahaja untuk malam ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada.